Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan terangkan mengenai bab 5 yang berkaitan pembentukan Malaysia. Dan sesi kita pada hari ini, cikgu akan fokus kepada 5.3 iaitu reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Di sini kita akan lihat reaksi penduduk dan pemimpin tempatan dan juga kita akan lihat negara jiranlah terhadap pembentukan Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita lihat mengenai reaksi tersebut. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Ini kita kata tarikh Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia. Jadi, apabila Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia ini, ia telah mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. So, kita akan lihat nanti ada pihak yang menerima dan ada juga pihak yang menentang pembentukan Malaysia. Di sini kita akan lihat reaksi awal terhadap pembentukan Malaysia. So, kita akan lihat kepada penduduk dan pemimpin tempatan di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Kemudian kita akan lihat pula reaksi awal daripada negara jiran, iaitu kita akan lihat kepada Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Ini antara reaksi yang akan kita sentuh di dalam topik kita pada hari ini. Kita lihat dahulu kepada reaksi tempatan. So, yang pertama kita lihat dahulu kepada reaksi Persekutuan Tanah Melayu. Apa reaksi Persekutuan Tanah Melayu? Di sini kita lihat di mana rancangan pembentukan Malaysia ini mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik. Di sini kita lihat parti politik bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia ni. Walaupun pada waktu ini wujudnya perbezaan pendapat dalam melaksanakannya. Tapi umumnya parti politik ni bersetuju. Dan kemudiannya, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj juga sebenarnya telah mendapat sokongan daripada UMNO. Jadi kalau kita lihat reaksi Persekutuan Tanah Melayu ni positiflah, di mana sama ada penduduk maupun parti politik menyambut baik rancangan pembentukan Malaysia. Itu tentang Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang kedua, kita lihat pula reaksi Sarawak. Di Sarawak terdapat pelbagai reaksi. Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang peringkat awalnya menentang tapi kemudiannya menyokong pula gagasan Malaysia ini. Jadi kita lihat dahulu pihak yang menyokong. Antara parti yang menyokong rancangan pembentukan Malaysia ini ialah yang pertamanya Barisan Rakyat Jati Sarawak atau kita kenali juga sebagai Berjasa. Berjasa ini dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman. Ini dua tokoh lah yang kita kata yang memimpin Berjasa. Kemudian yang keduanya kita ada PANAS ataupun Parti Negara Sarawak. PANAS ni dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Dan kemudian yang ketiga, kita ada Pesaka. Pesaka ni ialah Parti Pesaka Anak Sarawak di mana ia dipimpin oleh Temenggong Jugah Anak Baring. Dan yang keempat ialah Sarawak Chinese Association ataupun SCA. Jadi di sini kita lihat golongan yang menyokong iaitu yang pertamanya Berjasa, yang keduanya PANAS, yang ketiganya Pesaka dan yang keempat ialah SCA. Jadi kita tengok pula yang menentang. Parti yang menentang rancangan pembentukan Malaysia ini, yang pertamanya ialah Sarawak United People's Party ataupun SUP. SUP ni sebenarnya di bawah pimpinan Ong Ki Hui. Dan yang keduanya ialah Sarawak National Party ataupun SNAP di bawah pimpinan Stephen Kalong Ningkan. Ini dua parti yang menentang pada peringkat awal. Jadi yang pertama, cikgu ulang kembali, kita ada SUP dan yang kedua kita ada SNAP. Kemudian kita lihat pula parti yang pada peringkat awalnya menentang dan kemudiannya menyokong. Parti berkenaan ialah SNAP. Di mana SNAP kalau kita lihat di sini pada peringkat awal menentang. Kemudiannya kita lihat SNAP ni menyokong pula. Ini adalah berdasarkan kepada cadangan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Jadi dengan adanya Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ni ataupun kita kenali sebagai JSKM telah menyebabkan nanti SNAP
mula menyokong rancangan pembentukan Malaysia. Kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi mengenai JSKM pada topik yang berikutnya. Kemudian kita lihat di mana PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Persaka kemudiannya telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia pada Oktober 1962. Jadi kita lihatlah, ini antara parti yang menyokong, 4 parti yang menyokong ni, dan kemudiannya SNAP kita lihat pada peringkat awal menentang, kemudiannya menyokong. Jadi 5 parti politik di Sarawak ini telah bergabung dan akhirnya telah membentuk Parti Perikatan Sarawak. Ini tandanya mereka telah menyokong rancangan pembentukan Malaysia. Dan parti politik Sarawak ini telah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia iaitu Sarawak Alliance pada Januari 1963. Jadi ini mengenai reaksi yang berlaku di Sarawak. Jadi kita lihat ada yang menyokong, ada yang menentang dan ada juga pada peringkat awalnya menentang tapi kemudiannya menyokong rancangan pembentukan Malaysia. Jadi itu tentang reaksi di Sarawak. Dan kita lihat pula reaksi di Sabah. Bagaimana pula reaksi di Sabah? Seperti Sarawak, penduduk di Sabah juga memberi pelbagai reaksi. Ada kita lihat golongan yang menyokong dan ada juga yang menentang. Reaksi di Sabah ini kita dapat lihat di mana pada peringkat awalnya penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang dengan rancangan pembentukan Malaysia ni lah. Dan pada waktu tu kita kena lihat keadaan di Sabah. Keadaan di Sabah pada waktu tersebut kita akan lihat di mana berlakunya perkembangan di dalam perdagangan dan sistem perkhidmatan awamnya semakin baik. Malah penduduk juga bebas untuk menjalankan kegiatan harian mereka. Dan adanya pasukan tentera British untuk menjamin keselamatan mereka. Oleh sebab itu, kita lihat di mana penduduk merasakan bahawa tidak ada keperluan untuk Sabah bergabung di dalam Malaysia. Itulah sebabnya kita lihat ada golongan yang menyokong dan ada juga yang menentang. Jom kita pergi dulu kepada golongan yang menyokong. Parti yang menyokong pembentukan Malaysia ini ialah yang pertamanya United Sabah National Organisation atau kita kenalinya sebagai USNO. USNO ni di bawah pimpinan Datuk Mustafa Datuk Harun. Dan yang keduanya kita ada The United National Kadazan Organisation ataupun UNCO. Yang ketiga kita ada Pasuk Momogun. Yang keempat kita ada Sabah Chinese Association ataupun SCA. Parti politik di Sabah kemudiannya telah menubuhkan gabungan yang dinamakan Sabah Alliance pada Oktober 1962. Gabungan ini terdiri daripada UNCO, USNO, United National Pasuk Momogun ataupun UPCO, Democratic Party dan juga Sabah Indian Congress. Jadi kita lihat pula kepada pihak yang menentang. Mereka yang menentang rancangan Malaysia ini sebenarnya inginkan kemerdekaan secara berasingan dan membentuk kesatuan negeri-negeri Borneo. Dan kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu ni terasing. Dan mereka juga mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan dengan keadaan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang telah pun dijalankan di Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura. Kemudiannya mereka melihat kepada jarak, di mana jarak Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur jauh. Jadi ini pandangan penduduk Sabah. Disebabkan kebimbangan inilah akhirnya pemimpin Borneo telah membentuk Barisan Bersatu atau United Front. Barisan Bersatu ini ditubuhkan adalah untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Ki Hui iaitu daripada Parti SUB, kemudian A.M. Azahari daripada Parti Rakyat Brunei dan juga Donald Stephen dari UNCO. Walau bagaimanapun, kita lihat UNCO kemudiannya telah menyokong pembentukan Malaysia. Jadi, ini reaksi Sabah terhadap rancangan pembentukan Malaysia di mana ada yang menyokong dan juga ada yang menentang dan mereka mempunyai perancangan mereka sendiri untuk merdeka. Dan kemudiannya kita lihat pula reaksi kita yang keempat iaitu reaksi di Singapura. Di Singapura pun sama juga, ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang menentang.
Antara pihak yang menyokong ialah yang pertamanya ialah kita ada People Action Party iaitu PAP. PAP ni di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Dan yang keduanya kita lihat kepada golongan pedagang dan pengusaha industri di mana mereka beranggapan bahawa dengan rancangan pembentukan Malaysia ini akan membuka peluang pasaran yang lebih besar. Jadi akan menguntungkan mereka. Dan yang ketiganya ialah Parti Buruh Singapura di mana Parti Buruh Singapura ni bersetuju tapi menganggap gabungan ini sukar untuk dilaksanakan. Jadi kita lihat ini antara golongan yang menyokong dan kita lihat pula golongan yang menentang. Parti yang menentang rancangan pembentukan Malaysia ini ialah yang pertamanya ialah Parti Rakyat Singapura dan yang kedua ialah Barisan Sosialis. Barisan Sosialis ni menganggap yang rancangan pembentukan Malaysia ini sebagai satu penjajahan baharu dan mencadangkan untuk memperolehi pandangan rakyat sebelum menyertai Malaysia. Sebab itulah nanti kita ada referendum di Singapura semasa Singapura ingin menyertai Malaysia untuk mendapatkan persetujuan daripada rakyat. Dan yang kelima ialah reaksi Brunei. Brunei pun sama juga di mana ada yang menyokong dan juga ada golongan yang menentang. Pihak yang menyokong ini ialah terdiri daripada Sultan Brunei sendiri iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Jadi Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin bersetuju untuk bergabung di dalam Malaysia. Dan yang keduanya kita lihat kepada rakyat Brunei sendiri di mana rakyat Brunei menunjukkan rasa minat mereka tetapi ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Baru nak bergabung dalam pembentukan Malaysia. Jadi itu kita lihat reaksi yang menyokong. Manakala kita ada juga di Brunei reaksi yang menentang. Golongan yang menentang ini terdiri daripada Parti Rakyat Brunei. Parti Rakyat Brunei ini dipimpin oleh AM Azhari dan sebenarnya Parti Rakyat Brunei ni mereka lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Dan AM Azhari berpendapat bahawa rancangan pembentukan Malaysia ini sebenarnya adalah taktik British untuk mengekalkan pengaruhnya agar mereka dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Dan kemudiannya mereka juga khawatir Brunei nanti akan kehilangan kekayaan apabila bergabung di dalam Malaysia. Jadi ini antara kita lihat reaksi di Brunei iaitu pihak yang menyokong dan juga pihak yang menentang. Namun kita lihat nantilah di mana Brunei akhirnya di saat akhir telah menarik diri dari bergabung dengan Malaysia. Jadi kita lihatlah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kita lihat tak ada negara Brunei dan yang hanya ada hanyalah melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Jadi ini tentang reaksi tempatan. Kita lihat pula kepada reaksi negara jiran. Dalam negara jiran ni kita akan lihat kepada tiga iaitu di Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Kita akan lihatlah reaksi awalnya. Okey, di Indonesia pada peringkat awal mereka tidak menentang. Ini dilihat apabila Dr. Muhammad Hatta yang merupakan Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio yang merupakan Menteri Luar Indonesia telah mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Kemudiannya kita lihatlah di mana Indonesia menentang keras pula pembentukan Malaysia. Tapi pada peringkat awal mereka tidak menentang. Okey, kemudiannya kita lihat pula kepada Filipina. Filipina pada waktu ni di bawah pimpinan Presiden Diosdado Pangan Macapagal. Di mana Presiden Filipina iaitu Presiden Macapagal telah menentang kerana mereka menuntut wilayah Sabah. Sebab mereka menyatakan Sabah merupakan hak mereka. Bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pula, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Jadi ini di Filipina, manakala kita lihat pula reaksi negara jiran Thailand, di mana Thailand ni menerima pembentukan Malaysia. Malah Thailand menganggap pembentukan ini akan menguatkan lagi keamanan rantau Asia Tenggara. Jadi ini reaksi awal negara jiran kita yang melibatkan Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Jadi apa yang dapat cikgu rumuskan di sini di mana reaksi pembentukan Malaysia ini mendapat pelbagai reaksi, sama ada pihak yang menyokong dan juga pihak yang menentang.
Walau bagaimanapun, rancangan pembentukan Malaysia telah berjaya direalisasikan, maka pada 16 September 1963 terbentuklah Malaysia. Ini yang dapat cikgu sampaikan kepada kamu pada hari ini. Semoga usaha kita sentiasa diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.